العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية أبدانه وشفائها ونور الأبصار وديانها وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله وبركاته من بالله وسلم نبيا ورسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Fadil Maulana Muhsin Bakar Bismillah, Mudir Akademi Pengajian Ilmu Syariah Syekhul Karim. Kemudian tidak ada roti bakar nak makan dulu. Ini seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan jemaah kepada Allah Taala, pertama dan tahun ini adalah kita panjatkan pujian dan syukuran kepada Allah yang ada bagi kita akhir ilmu Tauhid Al-Ihya untuk ikuti dalam siri kelima pengajian jawab pemahaman akidah sendiri yang diaturkan oleh Jabatan Mufti pada 2009 dan kerjasama habis sebelumnya Aisyah bin Banat. Dan insyaAllah kita ada satu siri terakhir, itu siri yang penyempurnaan ini pada 3 minggu pada hari ini, alhamdulillah 18 hari bulan 10 ini dan ini saya akan Allah. Jadi untuk program kali ini tajuk yang bicara tentang akidah itu pemahaman Murji'ah dan juga pemahaman Mu'tazilah. Itu satu pemahaman yang timbul di dalam masyarakat Islam, yang mana sedar atau tidak pemahaman ini memang ada untuk kita perasan dalam ramainya penduduk masyarakat. Jadi untuk perkara ini Jabatan Mufti dan menyebut Maulana Ishaq Abu Bakar untuk menerangkan lebih tuntas berkenaan dengan pemahaman sesat agar mudah-mudahan kita ini terbebas daripada pemahaman tersebut dan sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan maklumat kepada ilmu yang didapati pada hari ini pada hari kita dan juga pada jemaah ini. InsyaAllah. Dan ini memang rasa bagi ini ada kelewatan sikit dari beberapa tempat yang datang bukan dia ada pasar dan sebagainya. Jadi kita semula dari dulu kalau kita ajak ni masa tadi dan juga sebenarnya masih lagi bertemu juga dengan maulid yang diadakan oleh pihak beberapa tempat. Jadi kebanyakan mereka yang terlibat hadir ni ada yang khidmat dengan madrasah mereka. Jadi semua itu tidak akan menjadikan kita lemah semangat tersebut menuntut ilmu. Jadi tak perlu bawa masa lagi. Majlis ini dibentuk Al-Muhtaram Fadil Maulana Muhsin Bakar Bismillah untuk meneruskan sesi berikut ini dan seluruh majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan dan kekuatan untuk kita menghadirkan diri kita pada pagi ini untuk kita sambung daurah kita yang berkaitan dengan firqah-firqah bid'ah dan sesat di dalam Islam. Dan insya-Allah pagi ini kita akan fokus kepada dua fahaman, iaitu yang dikenali sebagai Murji'ah dan yang kedua Mu'attilah. Jadi dari sudut kelompok atau fahaman itu, mungkin kita rasa aku bukan Murji'ah, aku bukan Mu'attilah, sebab aku tak pernah isi borang pun daftar tak. Dia bukan bermakna begitu. Kadang fahaman ni diberi nama, dilabelkan begitu, tetapi tidak bermakna ideologi atau fahaman mereka itu, pegangan mereka itu tidak ada dalam diri kita. Berkemungkinan benda tu ada tapi kita tak perasan pun. Walaupun kita menafikan aku bukan Murji'ah, aku bukan Mu'attilah. Dia bukan penting pada nama yang diberikan, tapi fahaman yang dipegang itu, fahaman yang dipercayai, yang dipegang itu yang kita nak tengok ada ke tidak dalam diri kita. Jadi sebab tu kita bahaslah. Dan sebelum kita mulakan, kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Boleh buka link tu yang dah dikongsikan dalam grup Ustaz? Pelajar tak ada handphone. Bagi yang ada tu boleh buka lah link. Link tu kitab ni, PDF. Kitab yang akan saya bacakan dalam bentuk PDF, ada dalam Google tu. Bagi pelajar boleh dengar lah dan hafal lah. Biasa kan, Hafiz semua ni, Hafizah. Muka surat 50. 150. Okey. Ada ya? Tekan je link tu, insya-Allah keluar semuanya ujung jari je. Kita akan tambah projektor apa ni. Minta jabatan sponsor projektor. Senang sikit, ada projektor boleh tembak. Ada itulah dah. Paling pun situ. Kena ada tu apa? White screen. Laptop white screen sebab nak link dengan Google. Nanti kalau sempat main break ke apa. Murji'ah je, sebab kalau Mu'attilah ni dia tak ada dalam ni. Sebab Mu'attilah dia satu istilah khusus untuk kelompok yang menafikan sifat. Jadi dia melibatkan banyak kelompok ni. Dia Mu'attilah bukan satu fahaman. Maksudnya satu kelompok, grup. Mu'attilah dia satu istilah yang diberikan kepada siapa saja yang menafikan sifat. Itu dia panggil Mu'attilah, mentaktilkan sifat. Taktil maksudnya menafikanlah.
menganggap tiada sifat Allah, tiada sifat. Itu Mu'tazilah. So dia kena kepada banyak, kena pada Mu'tazilah, kena pada Najariyah, kena kepada sebahagian Syiah. So dia tak ada dalam ni Mu'tazilah. Yang ada Murji'ah je. So Murji'ah pun tak panjang perbahasan dia di sini. Boleh selesai satu sesi insya-Allah. Kita nak fokuskan Mu'tazilah ni. Nanti kita fokuskan sebab Mu'tazilah ni yang penting. Maksudnya dia ada isu yang menafikan sifat, dan satu lagi isu mengisbatkan semua sifat. Pun ada masalah sebenarnya. So kita Asy'ariyah Maturidiyah, kita di tengah-tengah. Kita tak isbat semua, tak nafi semua. Jadi perlu kepada pemahaman tentang falsafah sifat itu sendiri dulu sebelum kita nak isbat atau nafi. Jadi itu yang agak panjang lah. So tak ada rujukan rasanya dalam kitab yang khusus. Tapi tak apa, saya terangkan lah. Cuma di sini kita fokus dulu Murji'ah sebab dia agak mudah, simple, tak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah ringkas fahaman Murji'ah. Asal kata Murji'ah dari perkataan irja. Irja artinya menangguhkan. Kaum Murji'ah artinya kaum yang menangguhkan. Dia biasanya julukan itu diberikan kerana ada unsur-unsur lah. Ada unsur tentang sesuatu perkara yang melibatkan akidah. Contoh macam Qadariyah. Qadariyah itu kerana mereka ni mengingkari takdir, mengingkari qada dan qadar. So diberi julukan Qadariyah. Bukan dia orang yang daftar ROC ataupun ROS. Dia dipanggil, digelar, dilaqabi, digelar dengan Qadariyah. Contohlah, bahkan Qadariyah sendiri tak terima gelaran tersebut. Dia kata, kami ingkar Qadariyah, kau nisbahkan kami Qadariyah. Kami mengingkari qadar, takdir, qada dan qadar, kau orang nisbahkan kami Qadariyah. Sebenarnya kau orang yang Qadariyah sebab kau nisbahkan takdir. Kami nafi takdir. Tapi ulama kata tak, bukan masalah isbat atau nafi di sini, masalah tu berkaitan dengan takdir. Berkaitan dengan takdir. Maknanya kalau ahli sunnah wal jamaah atau Islam secara umumnya tak ada isu dalam bab takdir. Tiba-tiba korang timbulkan isu dalam bab takdir. Jadi sebab tu digelar Qadariyah. Dia orang tak menganggap pun diri dia Qadariyah. Contohnya Wahabi sekarang ni lah. Ramai je yang menolak. Kalau kata ni Wahabi, saya bukan Wahabi. Jadi masalahnya bukan mengaku ke tak mengaku. Benda tu dah jadi satu istilah yang masyhur. Istilah yang masyhur. Dia ni Wahabi. Sebab dia ada beberapa pahaman yang dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab lah, seperti yang kita pernah bahas sebelum ni. Jadi akhirnya gelaran Wahabi itu terus melekat sampai ke zaman Salaf pun ada Wahabi. Jadi terkejut pula, bila masa pula zaman dulu ada Wahabi. Bukan Muhammad Abdul Wahab tu kurun yang ke-12 ke? Ya, tapi dah jadi satu gelaran. Maknanya gelaran itu diberikan siapa saja yang ada beberapa fahaman yang dipegang oleh Muhammad Abdul Wahab, walaupun sebelum Wahabi lah tu. Tapi itulah maksudnya penisbahan itu perlu kepada penelitian lah. Sebab ada je yang menuduh sebahagian ulama dulu sebagai Wahabi, tapi dia kurang teliti lah. Kurang teliti. Sebab nak menisbahkan sesuatu fahaman kepada seseorang ni perlu kepada bukti. Adalah memang ada unsur-unsur tu kadang-kadang ada. Contohnya ada yang kata Ibnu Abdul Bar pun Wahabi. Imam Zahabi Wahabi. Sebab apa? Antara sebabnya kelompok Wahabi ni suka merujuk kepada ulama-ulama tersebut. Jadi akhirnya ulama tu pun dapat gelaran. Tapi di sini perlu kepada perincian lah. Sebab kita pun jangan terlalu suka melabel-labelkan orang.
Lebih-lebih lagi kalau ulama. Memang sebenarnya kalau secara zahir kita tengok banyak ulama yang seolah-olah mengisbatkan zahir nas Quran hadis, yang mana Wahabi pun buat macam tu. Tapi dia ada perbezaan sebenarnya. Kalau diteliti dengan lebih terperinci, lebih mendalam, ada perbezaan sebenarnya. Tapi yang kurang teliti, dia akan label semua orang, dia label Wahabi. Itu masalah juga. Semua yang isbatkan zahir nas semua Wahabi. Jadi perlu hati-hatilah. Jadi di sini Qadariyah dinisbahkan sebagai Qadariyah sebab menafikan takdir. Murji'ah di sini dijoloki dengan Murji'ah kerana mereka ada unsur-unsur irja'. Unsur-unsur irja', yakni penangguhan. Apa maksud penangguhan? Nak kita baca. Jadi kalau sekarang ni, kalau kita tengok kelompok Murji'ah tu tak ada dah. Sama je kelompok Mu'tazilah pun dah tak ada, kelompok Qadariyah pun tak ada. Yang masih kekal ada sekarang ni Syiah. Syiah sampai sekarang ada. Dan Wahabi ni sebenarnya nisbah yang baru yang diberikan kepada kelompok yang ada unsur-unsur tajsim, dulu dipanggil mujassimah, atau unsur-unsur tashbih, dulu dipanggil musyabbihah. Dan ada unsur-unsur takfiri yang mana dulu terkenal kelompok yang dipanggil khawarij. So Wahabi ni pun banyak juga dia punya, kita kata kombinasi ataupun musyarakah dengan beberapa pahaman sebenarnya. Tapi diberi nama Wahabi itu sebab bapa kepada Muhammad bin Wahab Syian. Bapa dia dari Sunnah wal Jamaah. Padahal dia je yang menyimpang. So, berhati-hati kita nak label-label orang ni. Jadi kalaulah ada unsur-unsur irja' ini dalam diri kita, maka kita pun sebenarnya Murji'ah juga. Walaupun kita nafikan. Sebab dalam akidah kita ada dua kita kata dua cara lah untuk kita memahami akidah. Satu dengan kita mempelajari akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Yang kedua, kita kena mengenali dan mempelajari juga mana-mana akidah yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang dia bila dia tak didedahkan dengan akidah atau fahaman-fahaman yang menyalahi Ahlussunnah, so dia pun tak tahu itu akidah yang menyalahi Ahlussunnah, lalu dia pun berpegang dengan perkara tersebut tanpa disedari dia pun dah termasuk dalam kelompok tersebut. Faham Kaum Murji'ah lahir pada permulaan abad ke-1, maksudnya abad pertama lagi, kurun pertama. Setelah melihat hal-hal yang di bawah ini, maksudnya di dalam membuat pertimbangan apa yang berlaku pada kurun tersebut, maka dilabelkanlah sebahagian kelompok sebagai Murji'ah. Ingat bukan dia orang bentuk satu parti, form satu company ke apa, tak ada. Ulama memberi gelaran ini kepada mereka-mereka setelah melihat kejadian yang berlaku pada kurun tersebut. Okay, yang pertama, kaum Syiah menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang merebut pangkat khalifah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Okey. Maka dia pahaman Murji'ah ni ada kaitan dengan perbuatan kaum Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan golongan yang merebut pangkat khalifah dari Sayyidina Ali, iaitu Muawiyah and the gang lah. Muawiyah and the gang. Sebab yang sebenarnya yang kita bahas awal dulu secara ringkas, Syiah ini adalah kelompok yang terlebih-lebih atau melampau di dalam mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi apa yang berlaku, Sayyidina Ali dibunuh, kemudian Muawiyah mengambil alih kan, menjadi khalifah. Bahkan setelah Ali itu Sayyidina Hasan ada
sekejap lah memegang jawatan khalifah selama 6 bulan lebih kurang. Tapi disebabkan tekanan daripada Muawiyah, akhirnya dia lepaskan jawatan tu. So Syiah menganggap bahawa seolah-olah Muawiyah ni merampas lah, dan mereka kafirkan lah kelompok-kelompok tersebut. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, kaum Khawarij menghukumkan kafir Khalifah Muawiyah kerana melawan khalifah yang sah, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Begitu juga kaum Khawarij menghukumkan kafir Sayyidina Ali kerana menerima tahkim dalam peperangan Siffin. Seperti mana yang dah kita bahas pada pertemuan yang lepas, tahkim ni asalnya digunakan untuk suami isteri bergaduh. Suami isteri bergaduh, seorang dipanggil muhakkam untuk mewakili suami, dan seorang lagi muhakkam yang lain akan mewakili isteri untuk membuat perundingan, perbincangan perdamaian lah. Kod-kod ada harapan lagi suami isteri itu boleh berbaik semula dan rujuk semula. Kalau dibiarkan dua-dua tu sendiri yang berbincang, dia terbang lagi kan kuali pinggan mangkuk. Jadi dipanggil wakil, dipanggil muhakkam. Proses tu dipanggil tahkim. Jadi di apply proses tahkim ni pada Sayyidina Ali dan Muawiyah. Maknanya kau ni memandai-mandai buat suami isteri, kau pergi pakai untuk bab politik, pemilihan pemimpin. So mereka kafirkan Khawarij. Khawarij kafirkan Sayyidina Ali dengan pengikutnya, begitu juga Muawiyah dan pengikutnya, kerana mengamalkan tahkim dalam bab perang, dalam bab pemilihan pemimpin. Maknanya seolah-olah menyalahi Quran lah. Bila menyalahi Quran mestilah kafir. Quran kata tahkim ni untuk suami isteri bergaduh, yang kau pergi pakai untuk pemimpin pula, tak boleh. So mereka kafirkan. Yang ketiga, kaum Muawiyah menyalahkan orang-orang pihak Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kerana memberontak melawan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menyalahkan, maksudnya seolah-olah ini seolah-olah tuduhan saja, kerana hasil hasutan daripada Abdullah bin Sabah yang kita cerita dululah.